استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para tabi'in dan semua muslimin muslimat hingga ke akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi ini untuk siri yang kedua, insya-Allah kita menyambung kembali kuliah subuh kita. Mudah-mudahan dapat kita menghayati dan juga merenung sedikit perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian, kita hari ini berada di akhir zaman yang kita berdepan dengan banyak cabaran-cabaran, banyak ujian-ujian yang kita hadapi. Zaman sahabat, bukan zaman sahabat sahaja, bahkan zaman tabi'in, zaman kurun-kurun selepasnya juga berlaku fitnah yang menyebabkan ada orang menuduh sahabat dengan pelbagai tomahan dan sebagainya. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ini, zaman yang 1001 cabaran kita umat Islam. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita merenung beberapa hadis Nabi SAW, beberapa kisah sahabat Nabi SAW. Mudah-mudahan kita ni tergolong orang yang sentiasa ingat, sentiasa berasa kasih ke sahabat. Kenapa? Sahabat Nabi inilah yang sentiasa berjuang, yang sentiasa mempertahankan Islam hinggalah kita dapat mengecapi nikmat Islam hingga akhir zaman. Tuan-tuan muslimin sekalian, kita melihat pada siri yang lepas kita pun sebut tentang beberapa penafsiran sahabat, beberapa definisi sahabat yang kita perlu tahu, dan apakah kelebihan-kelebihan sahabat ni. Ada. Jadi agar apa? Tahu kelebihan sahabat ni, kita tak mudah-mudah nak cerca ke nak mempelekehkan. Orang hari ni ada. Ada orang hari ni yang ambil ringan persoalan sahabat ni, hingga kan dia mengatakan sahabat itu biasa saja, hingga kan dia sanggup membanding-bandingkan sahabat-sahabat ni, sedangkan Nabi SAW pernah menjanjikan syurga sahabat ni. Baik, kita akan masuklah pada hari ini insya-Allah untuk sebagai mukadimah bahawasanya kita kena tahu sahabat, kena kenal sahabat ni. Kerana apa? Kerana mereka ni merupakan orang yang paling dekat dengan Nabi. Yang pertama, kerana mereka menyaksikan wahyu turun.
menyaksikan Nabi sendiri menerima wahyu. Tak? Dekat pada Nabi. Orang dekat dengan Nabi. Tak? Jadi kita pun kalau hari ni nak berguru pun, tak? Nak berguru pun cari guru yang alim. Tak? Kemudian cari guru yang alim, cari guru yang senior, yang faqih. Tak? Maknanya kalau ada kawan pada guru tu, kita akan memuliakan kawan tu. Kenapa? Akrab dia, sohbah dia, keberkatan tu ada. Jadi maknanya gitu. Jadi dia bagi sahabat. Sahabat ni orang jumpa Nabi. Definisi sahabat apa dia? Saya ulang balik. Definisi sahabat ni orang yang sahabat yang berjumpa mana-mana lelaki ke puan, berjumpa Rasulullah SAW. Bukan setakat berjumpa, dia beriman dengan Nabi. Nampak? Dua syarat. Yang ketiga, syarat ketiga, bukan setakat beriman, jumpa dan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Maknanya dia bukan mati kafir sebagainya. Inilah definisi sahabat yang kita perlu ikuti. Bahkan sahabat Nabi ni subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Orang yang sangat-sangat menjaga, sayang ke Nabi-Nya, mempertahankan Nabi tak kira siang malam, pagi petang. Ini peran sahabat Nabi. Nabi ini mentarbiah sahabat Nabi sepenuh tarbiah hebat. Hingga kan sahabat Nabi ni pernah ada di kalangan mereka ini, kalau dengan Nabi rasa dekat dengan syurga. Ni sahabat Nabi. Bila balik ke rumah, dia rasa macam jauh hanya dengan syurga. Duduk dengan Nabi dekat dengan syurga. Balik rumah, sahabat cerita, jumpa dengan keluarga, berjumpa dengan anak isteri, rasa jauh dengan Nabi, rasa jauh dengan syurga. Membayangkan kita hari ini, zaman yang jauh dengan sahabat, zaman yang tidak ada lagi sahabat, bahkan Nabi dah jauh. Apa kita kena buat? Kena baca kisah sahabat, kena baca kisah-kisah terdahulu, agar kita dapat aura-aura yang positif, aura-aura yang kita lebih yakin, dapat kita ni sentiasa follow dengan perjuangan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita hari ini kita usahakanlah mudah-mudahan setiap minggu ni yang kita buat, kita baca sebuah dua kisah sahabat ni, agar mudah-mudahan kita tergolonglah di kalangan orang ataupun sahabat ataupun mereka-mereka yang mengambil pengajaran ni, agar iktibar kita bersama, insya-Allah. Baik. Jadi saya sebut pada sesi lepas bahawasanya sahabat Nabi ni orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Orang yang dekat. Baik, kita nak bawa satu kisah ataupun beberapa siri-siri ni agar kita ikut secara by step. Saya akan mulakan dengan sahabat yang mana Nabi sebut 10 orang. Asyaratun fil jannah. 10 orang sahabat Nabi yang janjikan syurga. Kita akan mula step by step. Kita akan mula dengan 10 sahabat Nabi. Bahkan Nabi sebut afa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir al-mahdiyyin. Maknanya Nabi suruh kita ikut sahabat, ikut sunnah Nabi dan sunnah sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Baik. Kita lihat dalam satu hadis riwayat Ahmad menyebut bagaimana Nabi sebut ada 10 seorang sahabat yang janjikan syurga. Hadis dia berbunyi asyaratun fil jannah. Asyaratun fil jannah. Ini sabda Nabi SAW, asyaratun fil jannah. Baik. An-Nabi fil jannah, wa Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair bil Awam fil jannah, wa Sa'd Malik fil jannah, wa Abdul Rahman bil Auf fil jannah. Walau syi'tu lasammaytu al-'ashir. Qala faqalu man huwa fasakat. Man huwa fasakat. Qala faqalu man huwa faqalu huwa Sa'id bin Zaid. Ini di antara yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Ahmad, menyebut di sini bahawasanya
bagaimana peranan sahabat Nabi. Peranan sahabat Nabi ni, subhanallah tabarakallah, yang kita lihat. Kejap saya nak cuba share. Ada orang tanya link ni. Nampak rayanya pagi ni kita agak kekalutan sikit pagi ni. Saya pun semalam berbalik daripada Perak, sampai semalam lewat sikit. Jadi kita agak inilah, tergesa-gesa lah pagi ni. Alhamdulillah dapat kita meneruskan juga kuliah subuh kita, walaupun dalam agak yang inilah, agak tergesa-gesa lah. Baik. Kita lihat sikit insyaAllah. Baik. Disebutlah hadis ni, Nabi kata 10 orang di syurga. Apa dia? Yang pertama, Nabi sebut Nabi di syurga. Ini hadis yang Ahmad. Yang kedua, Abu Bakar fil jannah. Yang ketiga, Umar fi syurga. 4, Osman. Nabi kau syurga lah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Abdul Rahman bin Auf. Berapa lah? 10 orang. Abdul Rahman bin Auf. Dan yang ke-10-nya Zaid. Ini di antara yang disebutlah hadis Nabi SAW, yang kita akan kupas insyaAllah terperinci selepas ni insyaAllah. Jadi tuan-tuan, janganlah kita pandang remeh, kerana sahabat-sahabat Nabi ni orang yang dekat dengan Nabi, orang yang bawa syiar Islam, yang menyebarkan syiar Islam, yang berjuang bersama Rasulullah SAW, yang kita kena tahu dan kena follow kisah sahabat-sahabat ni. Mudah-mudahan Nabi kata dalam hadis atau dalam satu ungkapan yang paling pendek, wa tashabbahu fa inna tashabbu bil kirami falah. Ikutilah mereka, contohilah mereka. Kenapa? Mencontohi orang-orang yang berjaya ni, kita dapat sama kejayaan insya-Allah. Baik. Ini di antara hadis yang disebut. Bahkan hadis yang lain mengatakan Abu Ubaidah juga di kalangan mereka. Ala kulihan 10 orang sahabat. Okey, kemudian selain daripada 10 orang sahabat Nabi ni, ada lagi hadis-hadis lain menceritakan tentang ahli Badar. Ahli Badar juga merupakan sahabat-sahabat yang Nabi puji. Yang Nabi puji, walaupun dia orang buat salah pun Nabi kata mereka ni ahli Badar, as-sabiqunil awwalun. Maknanya apa? Maknanya Nabi ni sangat menitik beratkan. Nabi ni sangat-sangat responsibility, ataupun kita panggil apa? Salute ataupun memberi pengiktirafan kepada mana-mana sahabat ni yang masuk Islam awal, memperjuang bersama Nabi SAW awal. Ahli Badar ni Nabi kata orang ni maknanya betul-betul solid, hebat. Ahli Badar ni sebagai manusia. Ada hadis Nabi sebut, Nabi kata, Ja'a Jibril AS ila Nabi SAW faqala ma ta'adun ahli Badar, ma ta'uduna ahli Badar fikum, qala min afdalil muslimin atau kalimah nahwiha, qala wa kadzalika min syuhada badrin minal malaikah. Baik, satu hari datang Jibril AS tanya Nabi SAW, apa pandangan kamu terhadap mereka yang terlibat dalam perang Badar? Jawab baginda, mereka adalah sebaik-baik umat Islam. Balas Jibril, begitu juga malaikat yang menyertainya. Makna apa? Malaikat yang sertai Badar pun kelebihan dia hebat. Peristiwa Badar ni tuan-tuan, peristiwa yang dahsyat. Dahsyat kerana apa? Nabi tak merancang sedemikian rupa perang tersebut. Tiba-tiba berlakunya perang. Berlakunya perang dalam keadaan Nabi minta dengan Tuhan sungguh-sungguh. Kalau sekiranya habis kelompok ini, kalau sekiranya musnah puak-puak ini, sahabat ini, rombongan ini, habislah Islam. Sebab permulaan asalnya cerita Badar ni bukan Nabi nak berperang, nak ambil balik hak Nabi, hak sahabat Nabi yang dirampas, yang diganggang. Bila mana orang kafir Quraisy tahu, dia pun hantar pasukan perang, kawal, escort balik harta yang dirampas, yang dijual tu. Orang nak rampas tak bagi, escort balik selamat,
dan tak cukup tu. Perang dengan Nabi. Nak tunjuk hebat. Nak tunjuk hebat lah kononnya. Kata selamat dah. Abu Sufyan tak apalah, biarlah. Selamat dah kata. Tak apa hati ni. Puak-puak ni hantar alang-alang, kita hantar pasukan tentera ni serang tu berapa ni. Ni sikap angkuh dia di kalangan Abu Jahal sebagainya. Akhirnya Tuhan tunjukkan, walaupun mereka ni tentera yang ramai, sahabat ni bawa lebih kurang aja, tak ramai pula tu. Tak, 300 lebih lawan 1000. Allah Ta'ala janjikan kemenangan. Menang. Dalam keadaan 300 lebih lawan 1000, menang. Dibantu oleh tentera malaikat yang tak nampak musuh gerun. Hingga kan menang peristiwa Badar kan tuan, menyebabkan kejutan besar di Mekah. Kafir Quraisy yang ada dan terkejut, menang, kalah. Subhanallah. Satu tamparan hebat kepada kafir Quraisy, hingga kan dia orang tak boleh terima macam mana boleh menang. Dalam keadaan kita tentera berkuda, lengkap senjata, boleh kalah. Dalam keadaan orang Islam tu tak ada senjata apa pun. Tak, berapa ratus orang aja. Inilah, kalau Allah nak bagi kemenangan, bila-bila masa dia boleh bagi kemenangan. Inilah yang kita kena ingat, bahawa kisah sahabat ni kisah yang sangat menyayat hati, kisah yang sangat-sangat kita kena gali, cari dan cuba merenung sahabat ni. Kenapa kita hari ni banyak sangat kita melihat cerita-cerita yang tak sepatutnya. Tengok cerita-cerita filem rumah tangga, filem-filem cinta, filem-filem novel yang mana akhirnya kita rasa tak ada benda. Sahabat ni memang orang kurang buat filem. Orang kurang buat filem kerana apa? Orang hari ni mungkin tak minat. Dia minat benda-benda yang moden. Sedangkan sahabat Nabi inilah mereka yang berjuang mempertahankan Islam, yang hingga ke akhir zaman kita dapat merasai kemanusiaan Islam sebagainya. Ini tuan, mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak hadis-hadis Nabi, sedikit sebanyak kisah Nabi ni dapat kita istiqamah lah, insya-Allah. Kenapa? Nabi sebut as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Iaitu ni ayat Quran ni, surah At-Taubah. Allah sebut was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu. Allah Ta'ala beri pengiktirafan. Orang yang masuk Islam awal-awal dipanggil as-sabiqunal awwalun. Ni dipanggil. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah, yang mula kali berhijrah, sanggup tinggal anak bini yang kufur, sanggup tinggal segala harta kekayaan di Madinah, di Mekah, tinggal untuk bersama Nabi. Bayangkan tuan, berapa ramai orang hari ini yang boleh tinggalkan kemewahan untuk Islam. Berapa ramai ikut Islam susah, tak payah ikut lah. Ni kita hari ni tujuan kita baca kisah Nabi sebab apa? Sebab nak ambil iktibar. Kalau baca tak seronok, bukan itu matlamat kita. Baca kisah Nabi untuk iktibar, untuk kita follow, untuk kita lihat zaman hari ni relevan tak kita ni. Memang cerita sahabat ni relevan setiap masa. Cuma kita hari ni sejauh mana kita ikut sahabat Nabi? Contoh sahabat Nabi yang susah macam mana? Maknanya kita kena ikut sebab apa? Sebab kita dah berada di akhir zaman yang sangat mencabar hari ni. Orang ambil benda lain, orang ambil tokoh lain sebagai idola. Kena ambil sahabat, kena ambil Rasulullah utamanya. Contohi sahabat Nabi, contohilah Rasulullah untuk kita dapat create kita punya garis panduan yang betul. Baik, jadi orang terdahulu ni Nabi Tuhan puji dalam surah Al-Taubah ni, yang mula berhijrah, yang mula beri bantuan kepada orang yang muhajirin dan ansar. Bayangkan tuan-tuan, lihatlah, yang sanggup tinggal Mekah, yang sanggup menerima tetamu di Mekah, orang ansar, dan
Orang-orang yang menurut jejak langkah mereka ni, yang sanggup habiskan segala harta untuk perjuangan Nabi. Dan mereka dengan kebaikan, maknanya iman dia, ketaatan dia kepada Allah Ta'ala, Allah redha atas mereka, dan mereka pula redha akan dia, serta ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ni dalil mengatakan sahabat Nabi, orang yang terdahulu memperjuang bersama Nabi, baik orang Muhajirin, baik orang Ansar, Nabi dah janji syurga dah. Allah, bukan Nabi, Allah janji syurga. Maknanya bukan setakat 10 orang, ramai lagi sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Ini kita hari ini ada segelintir manusia hari ini sebut syurga, sebut pahala, tak berasa terliur. Inilah punca. Punca iman kita hari ini perlu diperbaiki. Kalau kita hari ini bila sebut syurga tak rasa nikmat, tak berasa apa, sebut neraka pun tak rasa takut, pelik tu. Sebut dosa pahala pun relax je, itu pelik. Kita kena muhasabah kembali. Di zaman hari ini, orang hari ini dah semakin, mungkinlah cabaran kita hari ini berdepan dengan zaman, berdepan dengan suasana PKPP hari ini. Hari ini surau-surau masjid dah tidak ada kuliah dah. Orang dah kurang ke surau masjid. Ada yang beralasan payahlah, SOP susah, hingga macam-macam yang ditimbulkan. Sedangkan kalau sebelum ni lah, surau masjid tutup, punyalah marah. Bila nak buka surau, bila nak buka masjid, orang nak sembahyang ni. Ini beberapa rungutan yang timbul sebelum ni. Hari ni tak boleh buka, dah boleh pergi dah. Saya kemarin pun alhamdulillah kita sempat ke Perak kemarin. Surau masjid walaupun tutup, tapi sudah diberikan kebenaran untuk singgah sembahyang sebagainya. Alhamdulillah. Kalau sebelum ni agak kekangan tu banyak, tak boleh nak sembahyang susah. Hari ni dah ada kelonggaran diberikan. Cuma jagalah peraturan. Pun begitu masih ada ramai lagi yang beralasan pelbagai. Jadi kita minta mudah-mudahan orang yang ada iman, mereka-mereka yang kenang pengorbanan sahabat, dia kena yakin, dia kena buat. Kerana zaman sahabat dah lepas dah. Zaman sahabat mereka dah meraih, dah usahakan sehabis mungkin. Zaman kita hari ni, kita nak buat apa? Adakah kita hari ni nak baca saja? Adakah kita hari ni nak hadap je? Ada orang hari ni ada, saya tengok, saya dapat maklumat banyak lah. Banyak hari ni bila berkurung lama sangat dalam rumah, dia dah stres keluar. Ada yang jadi mental lah. Ada yang sampai tahap kemarin jumpa kat Batu Enam, selama ni tak nampak, jumpa naik motor bro, sonok apa-apanya. Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa? Orang yang jaga iman dia, solat dia, baca Quran, sentiasa berzikir, insya-Allah Allah jaga, jaga. Benda ujian ni banyak kemurungan berlaku ni, di musim-musim ni. Tak keluar rumah lama sangat, takut ketakutan, trauma sangat-sangat ni bahaya. Ada orang terlalu ketakutan lebih-lebih, ketakutan melampau sampai tahap trauma. Keluar rumah, mereka sonok akhirnya terlebih sonok sangat sampai tak sedar diri, lupa habis. Pun bahaya juga. Jadi kita hari ini kena sederhana dan kena sentiasa beringat-ingat apa jua amalan kita, sentiasa kena rujuk Al-Quran dan Sunnah. Rujuk Al-Quran dan Sunnah, kena lihat para sahabat bagaimana perjuangan mereka, kena baca lah, agar kita hari ini dapat satu panduan yang tepat. Panduan tepat. Baik. Jadi saya baru mukadimah kitab ini, ataupun mukadimah tentang beberapa definisi sahabat dan apa yang perlu kita tahu tentang sahabat. Jangan kita memandai-mandai nak mempelacur sahabat. Sebab apa? Nabi larang kita ni cerca sahabat. Ni saya nak ulang balik.
Kerana apa? Sahabat ni umpama bintang di langit. Kita ni siapa? Jangan kita duduk banding-banding. Memang berlaku fitnah. Nabi sebut bagaimana sejak kematian Osman ini akan berlaku fitnah. Ada fitnah kematian Osman. Sejak Osman meninggal ni berlakunya krisis di kalangan sahabat pun berbala. Masing-masing hingga kan isteri Nabi Aisyah pun tak puas hati dengan Sayyidina Ali datang. Benda-benda ni dah pun berlaku di kalangan sahabat, fitnah sahabat. Jadi kita yang kemudian ni, orang yang akhir zaman ni, jangan mudah-mudah kita mencerca sahabat. Aku ni sokong ni, aku sokong, jangan. Jangan kita mudah-mudah. Walaupun kita baca sirah ni macam betul. Betul ni. Ni salah ni. Jangan. Kerana apa? Semua sahabat Nabi ni ada ijtihad dia. Maknanya kita ikut sahabat ni boleh. Ijtihad sahabat ni diterima pakai. Jangan kita memandai-mandai walaupun kita ni title PhD ke doktor ke, aku ni rasa salah sahabat ni. Sebab apa? Tak pakai lah. Jangan. Kita walaupun kita ni ada pangkat setinggi gunung sekalipun, ada title hebat sekalipun, jangan kita rasa kita lebih dari sahabat. Ni saya bawa cerita ni, saya bawa topik ni kerana apa? Kerana akhir zaman ni orang hari ni media sosial, orang hari ni mudah sangat menulis di Facebook, menulis di Insta sebagainya. Kerana apa? Seolah-olah dia ni hebat dah. Seolah dia alim lebih dari sahabat. Sedangkan sahabat lebih alim, lebih tahu, lebih berdepan, lebih merasai zaman bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi kita akan masuk insya-Allah sahabat yang pertama, iaitu yang paling dekat dengan Nabi. Siapa? Yang paling dekat dengan Nabi, yang Nabi rujuk dia, yang menemani Nabi berhijrah. Siapakah dia? Jadi untuk tahu dengan lebih detail, tahu dengan lebih terperinci, kita akan sambung selepas ini di waktu dan juga hari yang sama pada minggu depan insya-Allah. Jadi mudah-mudahan istiqamah bersama dengan majlis ilmu. Carilah sebanyak mungkin ilmu. Kerana apa? Walaupun kita hadapi kekangan hari ini, tak boleh adakan sebarang majlis di surau, namun kita boleh carilah, boleh cari timbul ilmu sebanyak mungkin, kerana ini bukan halangan. Yang penting keinginan je. Kalau nak, dapat. Nak makan, nak. Contoh orang nak cari durian, Allah cari, sanggup, bau harum, cari. Saya pergi ke Perak kemarin, alhamdulillah, durian masih murah. Di sini mungkin agak-agak inilah mahal sikit lah, tapi itulah tambang jauh. Jadi memang berbaloi lah juga. Nak beli banyak-banyak pun takut tak muat barang lah. Ala kulli hal, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. Dan saya harap mudah-mudahan tuan-tuan dapat follow lah page Zon Kuliah Tepuh ni, kerana kita hampir setiap hari, bahkan cukup seminggu kita mengadakan kuliah sepanjang hari, maghrib dan subuh setiap hari Jumaat dan Sabtu insya-Allah. Dan sedang kita usahakan untuk turut mengisi slot-slot duha insya-Allah. Jadi mudah-mudahan majlis ilmu ni tuan-tuan dapat support sebaik mungkin. Jadi cukuplah untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah meneruskan usaha dakwah kita di saat umat Islam hari ini berdepan dengan pelbagai ujian-ujian kehidupan. Kalau masalah nak isi perut ni, orang akan cari. Hari ni orang lapar, nak makan apa orang cari. Orang sanggup merentas negeri cari. Contoh. Tapi kadang-kadang nak cari ilmu ni tuan-tuan, masya-Allah, nak share je, nak cari quote and set je, malas dah. Jadi saya harap mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang sentiasa mencari ilmu, tak kira masa mana sekalipun. Kerana apa? Kita berdepan dengan waktu yang senang. Waktu yang senang hari ni. Dan kita juga berdepan dengan wabak, berdepan dengan satu zaman yang mencabar. Mencabar apa? Mencabar dengan segala-galanya. Tak pandai urus diri, bimbang. Banyak musibah yang berlaku. Jadi mudah-mudahan masing-masing dapat menjaga diri sebaik mungkin, dan masing-masing dapat istiqamah buat kebaikan. Mudah-mudahan kita diganjari pahala yang berlimpah ruah insya-Allah.
Wa akhiran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.